Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fa inni nasitu khuta wa ma ansaniyahu illa syaitanu an adhkurah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi azhar wa asbil akhyar wa sallim tasman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya ingin menjelaskan satu kaedah bagi mengatasi anak cucu kita yang menghadapi masalah kebodohan, masalah bodoh, ataupun rendah IQ-nya anak atau cucu kita. Salah satu cara kita dapat mengesan anak atau cucu kita menghadapi masalah bodoh ialah bila kita lihat, kita semak daftar ataupun buku kemajuan pelajar di sekolah. Bila kita lihat hasil peperiksaan, natijah peperiksaan, banyak yang merah daripada yang biru. Ataupun bila kita lihat anak atau cucu kita itu bila periksa dalam kelas ada 40 murid, dia anak cucu kita ni dapat nombor corot atau nombor 2 corot, dapat nombor 38, 39, 40, nombor-nombor yang terkebelakang. Ini menunjukkan anak cucu kita ini menghadapi masalah kebodohan, susah nak belajar. Sebenarnya kalau kita obati anak cucu kita yang menghadapi masalah bodoh, masalah susah belajar, masalah kemunduran dalam pelajaran ini, kalau kita tahu kaedahnya, boleh diatasi. Pertama sekali, hendaklah kita pahami bahawa anak atau cucu kita yang belajar susah, tidak ingat apa yang diajar oleh guru, pada hakikatnya ada faktor syaitan yang menjadi dalang anak cucu kita ini, sehingga mereka susah nak belajar, susah nak ingat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran ayat 63 surah Al-Kahfi, bagaimana yang telah saya bacakan tadi, fa inni nasitul khuta, sesungguhnya aku telah lupa ikan yang itu. Wa ma ansaniyahu illa syaitanu an adhkurah, tidak ada yang melupakan aku itu kecuali syaitan untuk aku ingat. Jadi syaitan yang melupakan kita, melupakan manusia, termasuklah anak cucu kita yang menghadapi susah untuk belajar. Kerana itu, maka cara untuk memulihkan anak cucu kita yang menghadapi susah belajar, bodoh, ialah dengan cara kita buangkan, kita halau syaitan yang ada di dalam anak cucu kita yang tersebut. Biasanya syaitan yang menjadikan anak cucu kita ni
lupa, susah belajar, susah ingat, duduk di bawah tengkuk, di bawah tengkuk, ataupun di sebelah bahu kiri dan kanan, belakang badan daripada tengkuk arah ke bawah, bahu kiri dan kanan. Satu lagi, syaitan-syaitan ini duduk di mata. Jadi, dari manakah syaitan-syaitan ini duduk pada anak cucu kita? Biasanya, syaitan-syaitan ini duduk pada anak cucu kita berasal daripada kita sendiri. Maksud saya, berasal daripada mak atau ayah, atau datuk atau nenek budak itu sendiri. Oleh kerana itu, langkah yang pertama untuk memulihkan anak atau cucu kita yang bodoh ini mestilah dirawat lebih dahulu mak atau ayah. Mak atau ayah mesti dirawat terlebih dahulu sebelum si anak ini dirawat. Cara rawatannya ialah dengan cara menepuk dengan tangan di bahagian tengkuk ke bawah, termasuklah bahu kiri dan kanan. Tepukan itu bolehlah dibuat dengan menggunakan tapak tangan, jari-jari diluruskan dan dirapatkan, lalu ditepuklah di bawah tengkuk, termasuklah bahu kiri dan kanan. Tapi sebelum tepukan itu dibuat, hendaklah terlebih dahulu di kawasan tersebut disapukan dengan air cuka yang disebatikan dengan garam halus. Sapukan di situ lalu ditepuk. Tepukan itu bolehlah dimulai dengan perlahan-lahan, lalu ditambahkan kekuatan tepukan itu sikit demi sikit, sehingga orang yang kita tepuk itu merasa sakit. Tepuk, terus tepuk. Kira-kira mengambil masa 10 minit. Ada tanda-tanda yang kita boleh lihat pada orang yang kita tepuk tu bahawa memang wujud syaitan di situ. Pertama sekali, apabila orang yang kita tepuk tadi berasa sakit sangat, dia minta berhenti, saya tak tahan sakit sangat. Itu menunjukkan ada syaitan di situ. Tidaklah kita tepuk terus sampai dia tak rasa sakit. Kita hendaklah buat begitu pada mak ayah budak yang tersebut. Yang kedua, selepas daripada itu, berehat dalam berapa minit, 15 ke setengah jam, hendaklah mata kedua ibu bapa budak ini disembur. Kerana didapati di dalam mata ibu bapa budak ini ada syaitan. Cara nak menghalau syaitan dari mata ini hendaklah menggunakan semburan. Tapi bukan sebarang semburan. Semburan ini menggunakan lada hitam yang telah dikisar, diblend halus, lalu dimasukkan ke dalam cawan atau gelas, lalu kita masukkan sedikit air yang telah kita bacakan dengan doa, bacakan Quran, sudah kita ruqyahkan. Bila dimasukkan serbuk lada hitam yang tersebut, maka sebahagiannya kita masuk ke mulut kita, lalu kita semburkan kedua-dua mata
ibu dan bapa murid atau budak yang tersebut. Dengan cara orang yang kita nak sembur tadi tidur atau berbaring, melentang, disembur sekuat-kuatnya. Selepas disembur memang berasa pedih. Taklah ditahan, jangan disapu-sapu mata. Biarkan saja, kejam terus, kira-kira setengah jam. Sesudah setengah jam, barulah mata yang kena sembur itu boleh kejam celik dalam air yang telah disediakan di dalam mangkuk besar ataupun besin besar. Di situlah dengan kejam celik bahan-bahan lada hitam tadi akan keluar sikit demi sikit. Dan dengan ini berarti insya-Allah syaitan yang berada di bawah tengkuk dan mata akan hilang. Kita naklah lakukan seperti ini, emak dan ayah budak tersebut. Akhir sekali kita rawatlah seperti ini si anak tadi. Mulai tepuk di belakang, kemudian sembuh mata dengan serbuk lada hitam seperti tadi. InsyaAllah dengan cara ini, syaitan yang ada di atas, di bawah tengkuk ibu bapa akan hilang. Yang berada di mata kedua ibu bapa pun akan hilang. Begitu juga syaitan yang ada pada si budak ini di bawah tengkuk dan di mata hilang. Maka sesudah itu kita boleh perhatikan bagaimana kemajuan budak ini belajar. Sehingga kalau budak ini dia belajar menghafal Quran, kita dapati hafalannya sangat lancar dan mudah diingat. Ada yang telah berjaya 2 halaman Quran dapat dihafal dalam masa yang singkat. Dalam masa sehari sudah hafal. Sedangkan sebelumnya untuk menghafal setengah muka pun sangat susah. Dan kita boleh lihat juga kemajuan, buku kemajuan, daftar kemajuan sekolah. Peperiksaan yang dihadapi sesudah kita rawat, kita akan dapati bertukar daripada banyak merah akan bertukar menjadi banyak yang berwarna biru. Inilah salah satu cara yang memang telah kita gunakan dalam Pusat Rawatan Islam Manara sejak 25 tahun yang lepas, dan banyak kejayaan yang telah kita yang telah kita terima daripada laporan daripada ibu bapa atau keluarga murid-murid. Sekian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.